Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai kasta. ஐயா குறை வருங்கய்யா. திட்டுங்க சார். ஆமாம் சார். அப்படி நில்லு. போ. போயா. என்ன இல்லையா? நீ என்ன இல்லையா? குறை வருங்க. கண்டிப்பாக நில்லு. என்ன இல்லையா? போகலாம். என்ன இல்லையா? ஐயா நான் இருந்தருங்கய்யா, என் மேலே பொய் கேஸ் போட்டாங்க ஐயா. ஆமாம், இது பெரிய பிச்சை. மொத்தம் 12 உருப்படி, 6 புறவாசு, 4 இருளாசு, 2 ஒற்று. மற்றவங்க கண்ணில் படுறதுக்கு முன்னால சீரை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க. சார் நிறையா பெண்டிங் கேஸ் இருக்குது சார். நாங்கள் ஒரு 6 பேராக எடுத்துக்கிறோம் சார். சார் எங்களுக்கு தான் சார் ப்ரெஷர் இருக்கு. இன்ஸ்பெக்டர் நேரில் வந்திருக்காரு சார். ப்ரொமோஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்காரு சார். பெண்டிங் கேஸ்லாம் சீக்கிரம் முடிக்கணும் சார். சார் நாங்களும் அதிகாரி பதில் சொல்லி ஆகணும். யூக்களாக பிரிங்க. ஒரு ஆள் மேலே ஒரு கேஸ் தான் போடணும்னு சட்டம் இருக்கான்னா நாளைக்கு 2 கேஸை போட்டு விடுங்க. அவன் வந்து கேட்க போகிறான். Terutamanya kasta Dalit ataupun kasta yang paling rendah atau paria. Dan kenapa dalam Islam tidak ada kasta? Oke, video ini hanya untuk perkongsian kepada umat Islam khususnya, bukan kepada agama-agama lain. Dan sahabat semua, sistem kasta pada umumnya dikaitkan dengan sistem warna dalam agama Hindu, dan pada hakikatnya tidak ada perkataan kasta pun dalam mana-mana kitab agama Hindu. Jika saya ada silap, tolong perbetulkan ya. Seorang anggota Basur Kasta di Uttar Pradesh, India pada 1916 mengatakan bahwa perkataan kasta berasal daripada perkataan Latin, yaitu castus ataupun kasta, kemudian digunakan pakai oleh Portugis dan Spanyol semasa penjajahan Portugis di India. Dan para sejarah barat juga mengaitkan perkataan kasta yang Latin dengan warna bahasa Sanskrit. Maka sistem warna dicemarkan dengan perkataan kasta. Sistem warna ialah pembagian stratifikasi sesama manusia yang diamalkan oleh manusia. Malahan stratifikasi ini wujud di kalangan semua manusia di seluruh dunia, tapi sebenarnya sistem kasta ini semakin pupus, dan sistem warna pula wujud dalam agama Hindu. Dan ia menentukan bahawa masyarakat beragama Hindu ataupun Arya boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan peringkat, dan pada umumnya kelas tertinggi ialah para Brahmin ataupun Brahmana, manakala kelas terendah ialah Sudra. Bawah daripada Sudra ini adalah Paria dan Dalit. Dan Dalit, Paria ini pun mereka tidak anggap sebagai kasta sebab lebih hina daripada itu. Dan ia ialah tahap keupayaan mindah yang telah dilatih sejak kecil oleh mereka. Dan sistem kasta ini membahagikan umat Hindu menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Viharna, dan Sudra. Dan banyak yang percaya bahawa kelompok-kelompok ini berasal daripada Dewa Pencipta. Dan di puncak hierarki adalah para Brahmana, sebagian besar adalah guru dan intelektual, dan diyakini berasal daripada kepala Brahma. Kemudian datanglah para Ksatria ataupun para penjuang dan penguasa daripada keturunannya. Dan slot ketiga jatuh kepada Vaishya atau para pedang yang dicipta daripada pahanya, di mana bahawa tumpukan adalah Sudra yang datang dari Brahma dan melakukan semua pekerjaan yang kasar. Dan sahabat semua, seseorang boleh mengubah kedudukan warna sekiranya dia telah pun mendapat pendidikan, yaitu pada kitab Veda dan kitab-kitab Hindu secara sempurna. Manakala kumpulan Avarna ataupun Anarya ialah golongan yang terkeluar daripada agama Hindu ataupun telah melanggar syariat asas agama Hindu. Dan golongan Avarna ini juga dikenal sebagai Anarya ataupun Paria ataupun Dalit. Mereka ini juga dikenal dengan orang buangan, dan memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkatan yang berbeza-beza di antara mereka, bagikan sebuah pembatas ataupun tembok yang tidak boleh disatukan, tidak boleh dilanggar. Dan kasta kerap membuat seseorang itu menganggap dirinya bermartabat tinggi dan merendahkan orang yang lain, yaitu berkasta yang lebih rendah daripada mereka daripada segi keturunan dan juga darah, sehingga kan menghalang percintaan. Sebagaimana kita tengok dalam filem-filem Bollywood dan sebagainya, mereka terhalang daripada cinta mereka sebab kasta yang membezakan mereka. Mereka tidak boleh bersama. Dan seorang India telah pun berkata kepada Dr. Zakir Naik mengenai kasta ini, dan ini jawapan Dr. Zakir Naik. My name is Amuta. I am working in Indian Embassy. So I have lot of questions, but for time being I am saying little bit questions. So in Islam, why there is no caste system? Yes, sister. Okay, my second question. Sister, ask the first question. After I reply, then you can ask the second question. Okay, fine. Give me the answer. Sister asked the question, why in Islam there is no caste system? Because in Islam we believe that all the human beings are equal, unlike in Hinduism.
Quran says in Surah Hujurat, chapter 49, verse number 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other, not you shall despise each other. And the most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who has taqwa. The criteria for judgment in the sight of Almighty God for a human being to be superior to the other human being, it's not sex, it's not caste, it's not color, it's not wealth, it's not age, but it is taqwa, it is God consciousness, it is piety, it is righteousness. The only way one human being can be superior to the other human being, it's not by wealth, it's not by age, it's not by sex, but it is by piety, it is by God consciousness, it's by righteousness. Unlike Hinduism, when we read the Vedas, it's mentioned that Almighty God, He created the Brahmin class, the learned class from the head. That's the first caste. Then He created the warrior class, the Kshatriyas, from the chest. Then from his stomach and thighs, He created the business community, the Vaishyas. And from the feet, He created the Shudras, that's the untouchables, that's the lower caste. So this is what is mentioned in the Vedas. In Islam, we believe that all the human beings are equal. We don't believe that one human being is superior to the other human being because of birth, because of profession, because of wealth, because of color, because of caste. So Islam is a universal religion. Unlike in the Vedas, what they say that you have to stick to your profession, because it was mainly controlled by the Brahmins, which is again small percentage, minute percentage. And they say that if you're born as a Shudra, you remain a Shudra, you serve the Brahmin, next life maybe you may become a better person. No, this is all ideology. So that, they want to keep the low person will remain low, and the rich and the top people remain top. In Islam, we believe in equality. And Islam is a religion for all the human beings. That is the reason Islam is against caste system. Hope that answers the question, sister. Okay, sir, I have one more doubt. So why you are saying the Muslim is Sayyid Muslim or Sunni Muslim or Shia? So what is that? Sister said that why am I saying Sayyid Muslim and Shia Muslim Sunni? I never said Sayyid Muslim, Shia. Muslim is the one who submits his will to Almighty God. In Islam, there is no sect. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. There is no Sayyid Muslim and Sunni or this. Yes, the family. Fine, you may belong to a family. You may belong to a Sheikh family. You may belong to Sayyid family. To know your roots, that does not mean a person is superior. A Khan is superior to a Sheikh or a Sayyid. No. It is belonging to your roots. Like how you may come from some family so that you have come from particular land or particular area. If you have come from Konkan region. So this is family background. It doesn't mean one person is superior to the other. The only way one human being can be superior to the other human being is by piety, is by righteousness, is by God consciousness. Hope that answers the question, sister. Sahabat semua, seseorang itu boleh dikenali dengan kastanya daripada nama, pekerjaan dan pendidikan. Mereka yang berasal daripada kasta tinggi biasanya akan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sementara mereka yang berada pada kasta yang rendah akan dipinggirkan dan sebagainya. Sahabat semua, dalam Islam tidak ada kasta, tidak ada perbezaan kedudukan darah dan sebagainya. Yang tinggi adalah takwa seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah indahnya Islam. Jadi jika ada silap, tolong perbetulkan. Cukup sekian itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.